Tuan-tuan, kita kena ingat di belakang cerita bila nak sakau, dia tak kira bangsa. Tapi bila masuk ke dalam politik, dia mula kira bangsa aku, bangsa engkau. Sebab itu, kenapa Rasulullah sebut dalam hadis bahawa antara sifat jahiliah adalah sifat perkauman. Sifat perkauman. Wujudkan kebencian sesama kaum, wujudkan kebencian terhadap kaum-kaum lain. Sepatutnya kalau betul-betul mereka memerlukan undi daripada mereka, mereka perlu buat baik dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tak boleh tuduh yang benar-benar buruk kepada bangsa-bangsa lain. Barulah perbuatan mereka, percakapan mereka ni dapat menarik hati minat-minat orang-orang bangsa lain, India ke, China ke, Iban Kadazan, untuk mengundi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Hari ini kita nak membicarakan soal sekolah Cina, sekolah India ni, sekolah pelbagai silibus lah, sekolah pelbagai banyak sangat ni. Kalau betul-betul perpaduan kena tutup, sekolah-sekolah, semua sekolah kena tutup. Kan? Oh, dia punya mainkan politik. Mainkan. Asalnya bermula daripada politik. Daripada atas. Turun sampai budak-budak sekolah, Habib. Turun sampai sebawah-bawahnya. Bayi yang baru lahir pun dipolitikkan oleh puak-puak ni. Kan? Sebab apa? Tak ada modal. Tak ada modal dah dia nak mainkan isu. Dia nak main isu DAP, semua pakat-pakat duk boleh jawab. Dia mainkan isu barua DAP lah, barua itu, barua ni, pelbagai barua yang dimainkan. Last tak ada dah. Semua dijawab ahli-ahli parlimen daripada DAP pun tunjuk kan, perform yang mana jadi menteri semua perform. Dia berjangkit sampai budak-budak sekolah pula. Kan, kata budak-budak sekolah ni di dalam sekolah pun dah diajar bermain resis. Sebab tu kita kena tutup sekolah-sekolah Cina ni. Kan? Mereka banyak fokus kepada SJK, sekolah-sekolah Cina. Dia tak fokus sangat dekat sekolah-sekolah India. Kalau hampa tengok, cuba hampa perhatikan. Tapi tak apalah, aku akan bawa bersama dengan Iswaldi. Dia membincangkan, dia bawa hujah dan dia akan, sekejap Iswaldi, dia akan berkongsi dengan kita. Nanti akan berlaku mereka akan buat perdebatan antara orang budak PN dengan budak DAP, dengan ahli parlimen DAP. Kalau yang daripada perikatan tu aku tak tahu. Kalau yang tu bukan daripada ahli parlimen Perikatan Nasional. Jadi tak apa, jom kita dengar dulu apa yang diperkatakan, yang dikongsikan oleh Iswaldi Moni. Dan sekejap last kita masuk sikit, kita cucuk sikit. Jom sama-sama kita dengar. Baru ni ada seorang, saya tak tahu lah profesor ke tidak, berbangsa Cina, telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa sekolah berbangsa Cina menimbulkan perkauman. Okey, saya try cari ya. Okey, dia kata sekolah berbangsa Cina telah menimbulkan perkauman. Okey. Okey. Ini kenyataan daripada fellow MPN. Saya baca Teo Kiok Siong. Okey. Fellow MPN pertahan dakwaan sekolah Cina semai benih perkauman. Teo Kiok Siong mempertahankan dakwaan bahawa sekolah jenis kebangsaan Cina menjadi punca perpecahan kaum di negara ini, yang mengundang desakan daripada naib pengurusi DAP Teresa Kok yang mahu polis menyiasat fellow kanan majlis profesor negara itu. Bercakap kepada Malaysia Kini, dia mendakwa Teresa berada dalam penafian. Dalam penafian akan realiti sebenar komuniti Cina di Malaysia. Bagi saya, apa yang saya katakan ini semuanya betul. Ia realiti dalam perbualan sesama orang Cina. Dakwaan Teo perbualan dengan persepsi negatif mengenai masyarakat Melayu dan India adalah norma di kalangan keturunan Cina di Malaysia. Lebih-lebih lagi dengan kemunculan media sosial. Komen-komen mereka di media sosial kebanyakannya merendahkan orang Melayu, kata bekas fellow kanan UKM itu. Teo pertama kali menimbulkan isu berkenaan ketika temu ramah bersama portal The Merdeka Times. Wartawan soal, mengapa masalah kaum masih wujud hari ini? Jadi saya menyatakan kebenarannya. Salah satu puncanya, orang Cina memandang rendah
terhadap orang Melayu. Mereka enggan berintegrasi. Mereka hanya mempelajari asas bahasa Melayu untuk lulus peperiksaan, tetapi menolak untuk melakukan lebih daripada itu. Teo yang turut terlibat dalam pelan pembangunan pendidikan mendakwa masyarakat Melayu dan India sedar akan sentimen di kalangan komuniti Cina itu. Dalam video TikTok hantaran Merdeka Times, profesor itu mendakwa sekolah vernacular boleh menjadi tembok penghalang kepada perpaduan negara kerana pelajar Cina yang kurang cerdik hanya mampu menguasai bahasa Mandarin yang membataskan perbualan dengan bangsa lain. Teo yang lahir di Kelantan dan berdarah peranakan mendakwa malah komunitinya turut menerima tempias diskriminasi daripada majoriti kaum Cina yang tidak berasimilisasi dengan budaya tempatan. Pada masa yang sama, dia berkata komuniti Cina peranakan juga memandang rendah terhadap komuniti Siam tempatan, tetapi kemudian dia menyedari bahawa minoriti etnik itu lebih baik kerana berstatus bumi putera. Pandangan saya seperti ini terpahat dan ia kok berada dalam penafian, jelas Teo. Tidak seperti negara jiran Indonesia dan Thailand dengan pentadbiran terdahulu yang memaksa proses asimilasi etnik Cina dengan majoriti. Teo berkata pemimpin Cina terkemuka secara konsisten menentang rancangan sedemikian. Kita tak pilih asimilasi tetapi integrasi. Hasilnya boleh dilihat hari ini. Sebaliknya, Teo berhujah majoriti Cina dan India dan Malaysia yang memilih untuk mengasimilisasi dengan budaya Melayu dan mencipta sub-etnik sendiri termasuk masyarakat Baba Nyonya dan Chetty yang boleh diterima dengan baik oleh golongan majoriti. Walaupun orang Cina tolak asimilasi, namun kita boleh lihat bagaimana ia lebih baik untuk perpaduan rakyat. Namun, ada satu artikel ditulis oleh di Temu Ramah oleh seorang buli di sekolah Cina, ibu orang Melayu yang menghantar anaknya aku bahagia juga. Sekolah aku Cina. Pernah berbincang dengan isteri aku, aku nak hantar sekolah. Tiada perkauman Cina. buli di sekolah Cina, ibu bapa. Di tengah-tengah kontroversi susulan dakwaan seorang ahli akademik bahawa sekolah Cina menyemai perkauman, ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah vernacular itu menolak tanggapan demikian. Ibu bapa yang ditinjau termasuk dari kalangan bukan Cina di sekolah vernacular sekitar Lembah Kelang memberitahu Kini TV, anak-anak mereka menyesuai diri dengan baik di sekolah tersebut dan tidak menerima layanan buruk. Seorang ibu bapa yang hanya mau dikali sebagai Hairul Azwan berkata isterinya yang mencadangkan anak yang berusia 7 tahun ke sekolah Cina. Selain mempelajari, Husaini Effendi, thank you, bahasa Mandarin, katanya anaknya juga mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih baik kerana sekolah itu mengutamakan pelajaran bahasa. Ibunya, isteri kepada Khairul, juga pernah bersekolah di sekolah Cina. Sebab itu dia beri cadangan. Tiada masalah, anak perempuan saya bergaul dengan semua orang. Ia sama seperti mana-mana sekolah kebangsaan. Hanya ada bahasa Mandarin sebagai tambahan, kata lelaki itu. Tinjauan itu diadakan untuk mengukur maklum balas ibu bapa terhadap dakwaan ahli akademik Teo Kok Siong bahawa sekolah Cina menyebabkan perkauman. Selain itu, Teo mendakwa bahawa masyarakat Cina mempunyai persepsi negatif terhadap masyarakat Melayu dan India. Kenyataan itu mendorong ahli parlimen Seputih Teresa Kok menggesa polis menyiasat Teo. Okey. Kemudian beliau berkata, cikgu memberitahu saya tahap Mandarin anak saya agak lemah dan mencadangkan sama ada memindahkan sekolah lain atau mengambil tuition. Saya memilih ambil tuition. Apabila saya bertanya kepada anak perempuan saya, dia kata dia sangat menyukai sekolah itu. Kata wanita kacukan Filipina dan fasih berbahasa Tagalog itu. Okey, ni orang lain. Seorang ibu, Jerma Junaidi. Okey. Right. Bahtiar Muhammad Isa mempunyai 2 anak lelaki yang mendaftar dalam sistem pendidikan vernacular. Begitu juga beberapa rakannya. Dia melihat bahasa tambahan sebagai faedah tambahan untuk anak-anaknya. Lelaki berusia 49 tahun itu berkata, anak-anak lelakinya menyesuaikan diri dengan baik di sekolah dan mereka selesa berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Tambahnya, anak-anak tidak pernah dibuli atau dianiaya oleh rakannya. Justru Bahtiar melihat tiada keperluan sekolah satu aliran, terutama di negara berbilang kaum seperti Malaysia. Seorang lagi bapa yang dikenali sebagai Henry mempunyai 3 anak yang mendaftar dalam sistem pendidikan. Anaknya berusia 8 hingga 13 tahun, fasih bertutur bahasa Mandarin, Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Okey. 3 orang anak sekolah Cina. Abdul Muiz juga anak mempunyai 8 tahun. Dia pun hantar. Dia tidak pernah merugut sebarang isu perkauman dan merasa selesa dengan rakan sebaya Cinanya. Okey, banyak dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Thank you. Dia macam inilah. Saya ada buat video dulu tentang sekolah vernacular. Sanggup hantar anak sekolah dan Cina. Akmal Saleh begitu anti kepada sekolah vernacular, so dia nak buat debat dengan I think DAP kot, satu apa orang kata ahli DON ke parlimen DAP. Nanti kita tengok debat tersebut kalau benar-benar berlaku. Tapi saya cakap macam ni tuan-tuan, dia sebenarnya bagi saya lah, kalau kita mengabaikan pendidik dulu, kenapa kita belajar bahasa Inggeris? Di samping penjajah kita adalah bahasa Inggeris, adalah orang Inggeris, kan di Indonesia penjajah dia Belanda. So di negara kita penjajah British, maka kita diwariskan bahasa Inggeris, tapi dalam masa yang sama kita juga menyedari
akan kepentingan bahasa Inggeris yang menjadi bahasa pengantara secara global. Globally, rakyat atau masyarakat atau penduduk dunia ini, majoritinya ataupun at least dalam jumlah yang besar bercakap atau berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa juga dalam era yang sekarang ini dan akan datang, kita jangan melupakan kita akan ada dua lagi negara yang menghimpit Malaysia, yang mempunyai penduduk kalau combine more than 2 billion, China, iaitu India dan China. India dan China sekarang ini, negara India dan negara China adalah negara yang sekarang ini membangun daripada segi ekonomi, dan mungkin kalau tidak sepas pun bakal serpas US daripada segi ekonomi, kita kata. Now, peluang ini kalau kita tak faham dan kita tak gunakan ke diversity kita, kepelbagaian bangsa kita untuk capture market tersebut, kita akan ketinggalan amat jauh. Kalau tuan-tuan pergi ke Rusia, pergi ke Korea, ada di kalangan universiti mereka mengajar bahasa Malaysia. Kenapa? Bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bila dia interview, kenapa ada aliran bahasa Melayu dekat Rusia, even dekat Korea? Sebab mereka memahami market. Mereka yang bertutur bahasa Melayu ini jumlahnya melebihi 400 juta penduduk. Bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu Indonesia yang sewaktu dalam serumput itu 400 juta. Mereka bukan melihat bangsanya, mereka melihat potensi kepada market, potensi kepada kerjasama. Dan di China sendiri kita dapati ada di kalangan wartawan China fasih berbahasa Melayu. Kenapa? Mereka pergi sekolah bahasa Melayu. Why language is so important? Kalau kita tengok dalam sejarah Selat Melaka dahulu. Di sejarah Selat Melaka, di Kesultanan Melaka, itu sendiri, antara bahasa pengantar pada waktu itu di samping bahasa Melayu adalah bahasa Arab, bahasa Cina dan juga bahasa India, kerana pedagang datang daripada negara-negara tersebut. That's the way they communicate. Kita tak nampak benda ini sebagai salah satu peluang untuk kita diversify. Tuan-tuan, kalau kita nak implement bahasa Mandarin di sekolah kebangsaan biasa, bagi saya bukan semua orang akan dapat capture ataupun akan dapat manfaat daripada situ. Dah lah kita nak kena introduce bahasa Mandarin, kita introduce pula katakanlah bahasa Tamil dekat sekolah kebangsaan. Akhirnya silibus itu bertambah. Dan kita bukan ada tenaga yang cukup untuk nak mengajar semua. Okey. Satu perkara. Dan yang kedua, saya tak setuju dengan profesor tersebut apabila mengatakan masalah perkauman ini bermula daripada sekolah. Saya faham bahawa bila sesuatu bangsa atau masyarakat itu tidak bercampur dengan satu bangsa atau masyarakat lain, itu boleh menimbulkan prasangka. Bukan Cina saja. Mana-mana negeri contohnya. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan sendiri boleh beritahu daripada saya. Tuan-tuan pergi ke satu tempat itu walaupun kita Melayu dengan Melayu, tapi kalau tempat itu tak terbuka, tempat itu dengan orang luar, apa dia selalu kata? Oh, ni orang luar ni tak boleh. Okey. Saya ulang balik. Sebenarnya kalau kita tengok, masalah perkauman dekat negara kita ni bukan bermula daripada sekolah. Masalah perkauman di dalam negara kita bermula dari politik. Dia bermula daripada politik. Okay? Alright. Masalahnya apa tuan-tuan? Kenapa bermula daripada politik? Bermula daripada politik kerana sikap parti-parti politik pada awalnya adalah parti-parti politik perkauman. Parti-parti politik perkauman. Dan parti-parti politik perkauman ini, kalau kita lihat daripada segi struktur cara mereka berkempen adalah untuk tujuan memenangi hati kaum tersebut. Kaum yang mereka represent. So, pada peringkat awal, kalau kita lihat, British guna dasar pecah dan perintah. Maka pada waktu itu diwujudkan parti berdasarkan atau berasaskan kepada perkauman. Dia ada dua parti yang besar, haluan kanan dan haluan kiri. Yang konservatif ni, dia basekan kepada kaum. Kemudian datang PAS, dia base kepada agama. Tetapi ada parti politik tak base kepada bangsa atau agama. Dia basekan kepada ideologi. Saya pernah tulis artikel tentang ini. So, bila dia berasaskan kepada bangsa, masing-masing nanti akan bercakap dan berbicara tentang bangsa mereka. Dan of course, mereka nak championkan bangsa mereka, dan in order untuk lakukan itu, directly or indirectly, sedar atau tidak, mereka telah merendahkan bangsa lain. This is what happened. Yes. Ini yang berlaku.
Jadi disebabkan oleh itu, maka dia encroach di dalam masyarakat yang tak faham politik ni. Tuan-tuan, kita kena ingat di belakang cerita bila nak sakau, dia tak kira bangsa. Tapi bila masuk ke dalam politik, dia mula kira bangsa aku, bangsa engkau. Sebab itu, kenapa Rasulullah sebut dalam hadis, kenapa bahawa antara sifat jahiliah adalah sifat perkauman. Racism. Perkauman itu adalah sifat jahiliah on its own. Di mana kita menganggap satu bangsa itu lebih rendah berbanding dengan kita. Regardless lah, biasa dia Cina memandang Melayu ke, Melayu pandang Cina ke, Melayu pandang India ke, India pandang Cina ke, pandang Kadazan, Iban, doesn't matter. Tapi poinnya dekat situ adalah kenapa sikap itu berlaku disebabkan oleh parti politik. Dan sebab itu saya kata lebih baik parti politik itu berdasarkan ideologi. Negara kita je, setahu saya lah, di mana parti politiknya berdasarkan kepada negara, kepada bangsa. Kalau dekat UK, dekat US, even dekat Indonesia kalau tidak saya, partinya berdasarkan kepada ideologi. Dekat UK, dekat US kita ada Liberal Democrats, kita ada Labour, kita ada Conservative. Dekat US kita ada apa orang kata parti-parti seperti apa orang kata Republican. Kita ada Republican, kita ada apa satu lagi? Republican dan lawan dia lah. Saya lupa. Kan? So dia ada parti tu berdasarkan ideologi, left or right wing. Doesn't matter bangsa apa dia, yang penting dia melihat kepada bagaimana dia nak memajukan negara. Sebab saya selalu kata, untuk kita nak majukan negara ni, kita tak cukup dengan bangsa Melayu saja. Kita tak cukup dengan bangsa Cina saja. Cina pun faham. Sebab itu orang Cina pun jual barang kepada orang Melayu. Kan? Jual barang kepada orang Melayu. Banyak barang-barang milik Cina dimelayukan dan diletakkan logo halal sebab dia faham market dia adalah orang Melayu. Ada orang tanya tadi, kenapa tak buat SJKC Murud, SJKC Iban? Penduduk tak ramai. Dan keperluan kita kata, macam saya kata, kenapa buat China ataupun India? 1 bilion penduduk India, 1 bilion penduduk China. Satu hari nanti kita nak establish, bukan satu hari, sekarang ni pun kita establish perdagangan. Agak-agak kita nak berdagang dengan siapa, tuan-tuan? Tapi untuk makluman tuan-tuan, kita ada dalam SPM, ada SPM bahasa Iban tau. Iban tu diconsider sebagai bahasa. Dia beza bahasa dengan dialek ni. Bahasa ni dia ada tata bahasa, dia ada undang-undang, dia ada regulation dia. Democrats, betul. Republican dia dengan Democrats. So dia ada dua benda tu. Okay. Jadi sebab itu kita kena faham. Kalau kita faham masalah dia bahawa ia bermula daripada kempen politik, daripada parti politik, baru kita boleh selesaikan masalah itu. Isunya apabila kita melihat permasalahan perkauman ni daripada sudut yang salah. Kita anggap sekolah itu penyebab kepada perkauman. Saya kata, even katakanlah, saya sekolah bercampur, tuan-tuan. Sekolah saya bercampur, semua bangsa ada. Kecuali India. India tak ada kat sekolah saya. Kita bercampur, pelbagai bangsa. Kan? Pelbagai agama kita campur. Adakah itu menghapuskan sifat perkauman? Sebenarnya bukan, tidak. Bagi saya, sikap kita, termasuk sekolah vernacular sekalipun, sekolah kebangsaan, sikap kita, sikap cikgu, silibus pendidikan dan yang paling utama media sosial. Media dan media sosial. Sekarang ni memang media parti sosial lah politik. problem. Kalau berkempen, apa cerita dia orang, tuan-tuan? Kalau kita tak berkuasa, maka bangsa lain akan menindas kita. Kalau kita tak jadi kerajaan, maka bangsa lain akan memijak-mijak kepala kita. Tuan-tuan, familiar tak dengan ucapan tersebut? Dia menimbulkan apa perkara? Kebencian yang dibawa oleh PAS ni. Tuan-tuan, di kalangan PN. Kenapa mereka benci DAP? Adakah kerana DAP itu Democratic Action Party? Adakah kerana dia Democratic Action Party? Ataupun dia orang kata kerana DAP itu Cina? Dia orang kata sebab DAP itu Cina. DAP itu Cina. Bukan sebab kerana dia memperjuangkan demokratik atau memperjuangkan sekularisme apa semua. Bukan. Kerana DAP itu adalah parti Cina. Kerana itulah kenapa PN benci kepada DAP. Kenapa PAS benci kepada DAP. Tuan-tuan dengar nada mereka. Bukan kerana DAP itu salah, sakau. Bukan. Kerana dia Cina. Hanya kerana dia Cina. Yes. Jadi dia perkauman itu datang Islam. daripada siapa sebenarnya? Sekolah ni dia ajar silibus sekolah. Tak ada masa dia nak bercakap tentang hendaklah kita benci orang Melayu, hendaklah kita benci orang India. Tak ada. Yang bercakap benci ni parti politik. Hari-hari. Yes.
Tuan-tuan dengar. Oh, kalau kita tak berkuasa, kita tak bergabung, ummah tak bergabung. Tengok, maka parlimen itu Cina yang akan berkuasa. Maka habislah kafirlah orang Melayu. Siapa yang cakap demikian? Sekolah ke? Sekolah ke yang cakap demikian? Ataupun parti-parti politik, ahli-ahli politik yang cakap demikian? Yes. Yang Inilah sebenarnya menyebabkan menyebabkan kenapa sikap kita terhadap bangsa lain, satu, orang Melayu terhadap bangsa lain, dan bangsa lain terhadap kita. So, sebab itu saya suka ada satu ayat ni, someone saya tak ingat siapa, dia kata, oh ni, dia ni bekas CIA. Dia ni bekas agent CIA. Dia kata, interview tu tanya, if there is one lesson, kalau ada satu perkara yang kau nak share kepada orang ramai, kepada masyarakat yang mendengar tentang ilmu engkau sebagai spy, dia pernah jadi spy for so many years. Apa dia? CIA tu kata apa? Kita kena faham beza di antara persepsi dengan perspektif. Persepsi dengan perspektif, dia kata. Now, persepsi adalah milik kita. Kita datang, ada persepsi itu cara pandang kita kerana latar belakang kita, kerana pendidikan kita, kerana environment kita, kerana apa yang berlaku dalam hidup kita. Itu persepsi kita. Jadi kita melihat sesuatu, satu pandangan, satu peristiwa, satu kejadian, satu keadaan, masyarakat, manusia, alam dengan persepsi kita. Now, kalau kita nak jadi orang yang benar-benar hebat, kita kena mula belajar melihat daripada perspektif. Arti kata, perspektif ni bagaimana? Kita orang Melayu. Bila timbul persoalan, kenapa Cina ada bersikap diskriminasi, merendah-rendahkan orang Melayu? Jadi kita kena ubah perspektif kita dan kita melihat daripada kacamata mereka. Saya tak menafikan perkara itu ada. Saya kenal ada beberapa orang macam tu. Dan saya lihat posting-posting, walaupun anda tak tulis dalam bahasa Cina, bukan kita tak boleh translate. Bila kita faham, kita tanya, kita belajar, kita kaji, kita tengok latar belakang dan kita nampak puncanya apa. Isunya bila kita nampak bila orang maki. Saya ambil contoh lah, Walaon maki saya. Bila Walaon maki saya, dia kutuk saya, rupa saya, wajah saya, gigi saya sebagainya, mata saya muka saya sebagainya, rambut saya, dia kutuk macam-macam. Saya tak marah. Sebab bila saya lihat daripada perspektif mereka, saya tahu. Saya faham bahawa apabila manusia ini tak ada hujah, mereka gunakan cara mengoyak rabakkan emosi kita. Apa yang itu ada depan mata, bila saya faham, dan saya realise, oh, itu yang pertama. Dan kedua, saya faham cara pendidikan politik PAS. Matlamat menghalalkan cara. Itu cara pendidikan politik mereka. So saya rasa tak ada ralat pun dia buat demikian. Dan yang ketiga, daripada perspektif saya nampak, bila orang maki kita, pahala dia akan pergi pada kita. So saya tak marah. Bertambah lagi pahala saya. Alhamdulillah. So poinnya dekat sini tuan-tuan, bagaimana kita sebagai masyarakat kena mula lihat daripada perspektif orang lain. Dan bukan kita saja, semua kena mula melihat perspektif. Dan kalau kita semua bangsa, semua agama melihat daripada perspektif itu, kenapa orang Islam kata macam ni bagi orang bukan Islam? Kenapa orang bukan Islam buat macam ni bagi orang Islam? Apa pandangan orang Islam kepada orang bukan Islam? Dan vice versa. Kalau kita semua dan politik kita, masyarakat kita mengajar tentang perkara ini, kita takkan boleh hapuskan racism. Tak boleh, mustahil. Setuju? Racism ni akan berada selama-lamanya. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh kurangkan. Dia sebut tadi tentang Indonesia. Kau ingat Indonesia tu tak ada ke racism ni? Kan? Jangan bangga sangatlah. Kan? So, bila kita faham dan cuba memahamkan, sebab itu ada dalam satu buku 7 Habits of Highly Effective People. Dia kata, try to understand and be understood. Cuba untuk faham dan cuba untuk memahami. Cuba untuk memahamkan dan cuba untuk difahamkan. Okay? Kita pun kena faham dia, tapi dalam masa yang sama dia pun kena belajar untuk faham dengan kita, dan kita kena ajar dia apa yang kita maksudkan. Okay? So panjang cerita tu kat situ kan. Panjang cerita tersebut. Wah, agak 20 minit agak Pak Iswadi cakap. Entahlah tuan-tuan. Cerita ni kita ni tak habis-habis macam ni kan.
Sikap kita ni takkan habis macam ni. Terutama kalau satu bangsa tu dia majoriti. Tak habis-habis. Bila dia majoriti je, dia akan menindas bangsa minoriti. Masa minoriti, bila dia akan ditindas, dia kena buat sesuatu lah. habis-habis. So akhirnya dia pun berprasangka buruk dengan kita. And vice versa. Of course. Okay geng, Alhamdulillah. Dia simple je. Kita keluarkan kenyataan yang baik-baik. Dia orang bangsa lain, agama lain pun akan keluarkan kenyataan yang baik-baik. Sebab apa? Kita tunjuk respect kita kepada mereka. Mereka pun respect kita agak. Kan? Kita hormat mereka, mereka hormat kita. Faham tak? Okay, contohlah. Okay, mereka. Mereka yang hampa kata pendatang, apa semua bertumpang di atas bumi, tanah Melayu, apa semua. Okay, mereka mai. Mereka duduk sini. Mereka hormat kita. Mereka hormat kita. Kita kena hormat balik. Kalau kita tak hormat mereka, tu yang mereka pun keluarkan juga kenyataan-kenyataan. Kan? Mereka hormat kita, kita kena hormat balik. Tu je pun. Kan? Aku nak baca sikit komen. Beberapa komen lah kan, di dalam live yang Iswadi ni. Okey. Malaysia telah dianugerahkan oleh Allah manusia yang hidup di dalam negara yang berbilang kaum. Hiduplah dalam keadaan aman, damai, makmur dan sejahtera. Saling hormat menghormati sesama manusia. Jadi, PAS PPBM paling resis dalam Malaysia. Kan? Okey. Lagi. Ada bangsa, adalah apa? Okey, dia kata ni, mula dari darjah 1 dan pada masa sama politik dibentuk semula. Selagi asyik salahkan politik, kita orang dewasa takkan ke mana. Politik kamu ini dah terlambat. Dah benci sangat dah. Mula dari anak-anak darjah 1. Okay, macam dia kata, ada yang kata lagi, yang nyata adalah bila isu perkauman dimain-mainkan dan dihangat-hangatkan, dibakar-bakarkan dengan lantang lagi-lagilah parti Melayu semakin berpecah belah dan berkecai. Inilah balasan Allah Ta'ala terhadap manusia yang terhina. Okey, dia kata ni, puak-puak walaun Perikatan Nasional dah ketandusan modal politik hari-hari terpaksa ratib berbagai isu demi mencapai gila kuasa matlamat menghalalkan cara nak menjatuhkan kerajaan, nak menumbangkan kerajaan, nak ambil alih kerajaan. Jadi, andai katalah mereka tak main isu-isu panas, isu-isu perkauman. So, macam mana lagi cara mereka nak jatuhkan kerajaan, mereka nak rosakkan kerajaan. So dengan cara macam itulah kan. Banyaklah komen, tapi aku adalah beberapa nama komen aku memang itulah. Okey. Apa bayangkan daripada awal tadi Iswadi cakap 400 juta manusia yang kuasai bahasa Melayu. Ni China dan juga India. Babe, rakyat dia 1 bilion lebih, babe. Kita Malaysia baru besar ni negara kita. Baru ada rakyat Malaysia baru ada 33 juta rakyat Malaysia. 33 juta, 34 juta lah. Kan? 34 juta rakyat Malaysia. Tak termasuk pendatang lah, pelarian lah, lepas tu pekerja asing lah, apa semua. Aku rasa lah hampir-hampir 40 juta dah. 40 juta punya, aku rasa hampir-hampir lah dengan yang berdaftar tu ada berapa juta dah. Yang tidak berdaftar, yang masuk ikut tebuk atap. Mudah cakap itulah, macam Perikatan Nasional lah. Yang masuk ikut tebuk atap, yang mana masuk ikut sungai, daripada Thailand pun ramai, daripada Myanmar pun ramai, dan daripada Indonesia. Tapi jujur aku cakap, geng. Jujur aku cakap. Sangat-sangat ramai pendatang asing. Jujur aku cakap. Aku buat renovation. Dan orang terkejut. Orang renovation. Boleh bekerja buat. Orang Melayu buat renovation. So, apabila kita pun tegak-tegak. Sebab aku jenis ramah. Aku kalau contoh macam aku datang. Dia macam buat tie. Aku buat tie adalah orang datang cat. Buat apa slab shilling. Buat design shilling. Buat wiring. So, kita pun bertegur-tegur lah di dalam satu rumah tu. So, bila tanya orang mana? Orang Myanmar. Bila tanya orang mana? Orang Indon. Babe,
Hampa ingat sikit ke Habib? Kondo berapa banyak di dalam KL ni, di dalam Selangor ni, kondo berapa banyak? Kondo yang baru buka pun berapa banyak, berapa ramai kondo. Berapa banyak kondo-kondo. Berapa ratus ribu biji rumah yang dibeli oleh rakyat Malaysia setiap tahun. Setiap tahun, babe. Dan orang yang duk buat kerja, berapa ramai? Sebab tak ada pekerja daripada Melayu, Cina yang pro, yang pandai ataupun yang nak belajar, nak bekerja renovation. Sebab tu mereka terpaksa ambil pendatang-pendatang. Terpaksa ambil. Tapi mereka kosong lah. Tapi kalau hampa nak tahu mereka punya style, pukul 6 pagi lepas main subuh, mereka keluar. Mereka akan keluar awal. Dan pukul 3, pukul 4, mereka dah balik rumah. Mereka akan belah daripada site mereka, daripada tempat kerja mereka. Sebab apa? Waktu kemuncak, mereka takut polis banyak. Mereka tahu dalam pukul 3, pukul 4 tu, polis apa semua relax lagi. Main pukul 5, pukul 6, barulah polis apa semua duduk di atas highway, duduk di atas jalan. Dan sama pagi pun. Pagi waktu subuh, biasanya polis pun mungkin pergi semayang apa. Okay, waktu itulah mereka keluar dengan naik motor. Jadi, berapa ramai pendatang-pendatang ni? Jadi, cuba apa tengok apa kerajaan kena tanggung kos tu, kita tak payah tanyalah. Kan? Jadi tak apalah. Kita masuk kepada sekolah tadi kan. Memang aku cakap, memang ramai orang-orang terdekat dengan aku memang sebab dekat Baling, daripada rumah aku nak ke sekolah kebangsaan, sekolah rendah, sekolah apa nama menengah, Baling dengan Tugu Putra, dia akan lalu dekat sekolah Yok Chi, Cina dulu, SJK. Dan kalau hampa duduk lepak depan Shell tu, hampa boleh tengok berapa ramai mak bapak yang Melayu Islam duk hantar anak pergi masuk sekolah Yok Chi. Pada aku yang mana yang mungkin sepupu sepapat mereka pernah hantar ke sekolah Cina, sebab tu mak bapak mereka ni nak hantar ke sekolah Cina. Sebab apa? Satu, pada aku pun memang aku bahajat aku nak hantar anak ke sekolah Cina. Sebab aku faham satu, Cina berbisnes. Cina, rakyat Malaysia, majoriti Cina di dalam Malaysia ni, mereka berniaga. So, paling best sekali berurusan dengan Cina, kita boleh cakap Cina. So, kita boleh dapat harga lain. Kita boleh berbincang pun senang. Kita boleh deal harga pun senang. Kita menggunakan bahasa Cina. Jadi, untuk di dalam dunia perniagaan di dalam Malaysia ni, agak ada keuntungan sikit. Tak kira lah daripada segi hardware ke, apa-apa jenis bisnes di dalam Malaysia. Dan aku pun pernah masuk kelas Dr. Azizan Osman. Dr. Azizan Osman ni, dia pun cerita pengalaman dia. Dia memang sekolah di sekolah Cina. Sekolah jenis kebangsaan. So, apabila dia berbisnes dan sekarang pun dia dah kaya dah. And dia dah jadi, ni lah dia yang tenaga pengajar bisnes apa semua kan. Bila dia cerita, bila dia mula-mula create bisnes dia, dan dia bila dia beroperasi bisnes dia sesama Cina, senang. Dan mudah, harga mudah bincang. Itulah keuntungan. Teman-teman, macam Iswadi cakap, negara Cina, India, bayangkan ada 1 bilion. Negara mereka ada 1 bilion lebih rakyat mereka. Kita baru dia 33 juta habis. Mereka ada 1 bilion. Gila kan? Berapa ramai? Jadi sebab tu, sekarang ni, orang kata negara gergasi. Salah satu China, salah satu India, salah satu Amerika Syarikat, Jerman, Rusia. Negara-negara hak besar ni, hak kaya ni, mereka yang akan kuasai dunia. So of course, bisnes mereka akan masuk ke dalam negara kita. Jadi kita yang perlu ambil manfaat. Tapi bila puak-puak lebay ni tak ada akal, buta perut tak ada akal, nak memerintah negara je. Nak menghujah ekonomi tak pandai. Nak kritik itu, nak kritik KWSP, nak kritik kata KWSP guna kerajaan guna duit KWSP untuk kukuhkan mata wang lah, nak itu, nak kona, nak spin apa semua lah kerajaan jawab. Kerajaan jawab, mati akal. Dia mainkan lagi sekolah Cina. Setiap ucapan-ucapan ahli parlimen macam pembangkang, mainkan sekolah Cina, mainkan ku putih kah, barulah putih. Teh pak kan.
mainkan isu tu isu. Sebab apa? Dia tak ada hujah, dia tak ada modal. Dia tak ada modal. Kan? Aduh, kita nak memerintah, kita nak jadi kerajaan, kita nak mentadbir, bukannya nak berpolitik sedia, bukan nak memainkan isu perkauman, bukan nak bergaduh, bukan nak bertengkar. Nak mentadbir negara kita. Tapi asbab dia cara perjalanan dia untuk dia nak mentadbir tu, dia gunakanlah agama, gunakanlah bangsa, wujudkan kebencian sesama kaum, kan, wujudkan kebencian terhadap kaum-kaum lain. Sepatutnya kalau betul-betul depa memerlukan undi daripada depa perlu buat baik dengan bangsa-bangsa lain. Depa tak boleh tuduh yang benar-benar buruk kepada bangsa-bangsa lain. Barulah perbuatan depa, percakapan depa ni dapat menarik hati minat-minat orang-orang bangsa lain, India ke China ke Ibn Khaldun, untuk mengundi depa. Tapi apabila depa buat tuduhan-tuduhan yang jahat, rasis, menuduh dan berkata-kata kesat kepada bangsa-bangsa lain, jangan harap bangsa lain akan bersama dengan hang. Jangan harap. Kan? Jadi di dalam Malaysia ni, ikutkan tak ada perkauman, tak ada apa. Tapi sebab orang politik seperti parti PAS, kita boleh tengok dulu tara mana UMNO. UMNO kita boleh tengok tara mana. Ya, Alhamdulillah. Bila dah bersama di dalam kerajaan, kita boleh tengok apa yang kerajaan buat. Yang mengakibatkan Islam terancam, yang mengakibatkan perpaduan kita berpecah. Tak ada. UMNO dapat menilai DAP ada dalam kerajaan, DAP ada dalam kabinet, Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO naik Presiden UMNO ada di dalam kabinet. Anthony Loke, aku berlupa, Steven Sim, Nga Komeng, ada lagi beberapa orang. Kementerian Belia dan Sukan, Hanayo. Apakah permintaan mereka dia seakan mereka yang mengakibatkan Islam terancam, Melayu terancam? Tak ada. Sebab mereka tahu hak perlembagaan di dalam negara kita. Mereka tahu apa hak-hak yang untuk bumi putera, yang bukan bumi putera. Mereka tahu. Jadi, tu jalah modal mereka. Kan? Modal politik perkauman, perpecahan, kan, memburukkan bangsa lain, kan, memburukkan bangsa lain, memuji parti bangsa sendiri untuk nak mendapatkan undi bangsa sendiri. Sedangkan depa takkan menang tanpa dapat undi daripada bangsa-bangsa lain. Ini je untuk 74 kursi, untuk pengetahuan apa, 74 kursi ni, inilah mungkin rekod yang terbaik sepanjang 250 tahun di dalam politik Malaysia untuk Parti PAS dan Perikatan Nasional. Aku rasa Perikatan Nasional pun dah tak lama. Kemungkinan besar, kemungkinan mahkamah boleh haramkan Parti Bersatu disebabkan Parti Bersatu menerima duit haram, duit rasuah yang dikenakan terhadap Muhyiddin Yassin. Sebab duit komisen, duit daripada jana wibawa masuk dalam akaun. Tak lama lagi dah. Jadi satu lagi ada hak yang komen-komen apa semua tadi mereka kata. Kalau betul-betul duk nak sekalikan sekolah-sekolah semua. Hapuskan sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis India ke apa, sekolah-sekolah Iban ke apa semua. Kita buat sekolah kebangsaan sahaja. So, dengan cara macam tu mereka nak sekalikan, of course, tahfiz kena tutup. Tahfiz wajib tutup lah. Kan? Kita tak boleh lah fokus betul-betul sekolah untuk agama Islam, tak boleh lah. Kan? Kita tak mau macam tu. Tapi cara mereka nak sekalikan sekolah-sekolah ni, mereka tak mau sekolah-sekolah ada sekolah pecah kepada sekolah Cina, sekolah India, sekolah kebangsaan. So, cara macam tu, kita kena tutup lah sekolah-sekolah tahfiz. Budak-budak tahfiz pun masuk ke dalam sekolah kebangsaan. Fair tak fair? Adil lah kan? Jadi PAS ni, puak-puak ni kan, apa modal yang dia boleh bawa, dia akan bawa. Tu lah. Modal apa yang dia boleh hujar, modal apa yang dia boleh bawa, dia akan bawa. Sampai mampus dia akan bawa. Ada awang tu kan, siapa guys, puak-puak PAS ni, sampai dia mati pun dia cakap, DAP,
DAP. Dia akan gunakan. Tak percaya tengoklah. Cara macam tu mereka akan buat. Oh DAP, DAP, DAP. Dia akan guna macam tu. Itu je lah hujah mereka. Mereka nak memburukkan kerajaan. Kan? Mereka akan buat apa saja untuk nak menghalalkan perbuatan mereka. Kan? Matlamat menghalalkan cara. Last, apabila mereka dah bawa isu ni mereka dah bawa tak untung kepada mereka. Tapi mereka boleh panaskan keadaan, mereka akan guna lagi lah. Mereka akan mainkan lagi. Bah kutih lah. Aku berlupa tadi. Bah kutih. Baru-baru ni model bah kutih. Menteri jawab, tu jawab, ni jawab. Kecoh soal bah kutih. Padahal bah kutih tu Allahu Akbar. Bah kutih tu tidak dapat bagi duit pun ke dalam poket rakyat. Bah kutih tu tidak akan menaikkan ekonomi negara. Bah kutih tu tidak memberi keuntungan pun kepada rakyat-rakyat Malaysia. Tak ada dapat membantu apa pun di dalam negara. Tapi di dalam parlimen hari-hari duk bincang soal bah kutih ni. Sekarang kes Sanusi tu. Jadi setan bisu, babe. Sanusi jadi setan bisu, tak berani jawab, dia jadi setan bisu ni. Apa Sanusi dapat? Jadi terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Sampai bila politik Malaysia, politik perkauman masih dimainkan? Sampai bila? Pecah belah ke? Jadi terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Terima kasih banyak yang bagi super thanks, super chat, super sticker. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iklan yang pendek-pendek jangan tekan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.